alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Azmi, saudara pengurusi majlis, Tuan Haji Izham, calon untuk Dun Pandan Indah dalam Parlimen Pandan. Saya dimaklumkan yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah telah pulang ke Permatang Pauh untuk mengundi di Permatang Pauh esok dan beliau akan pulang balik. Saya ingat Saudara Brian calon untuk teratai, ada satu lagi di tempat yang satu lagi. Saudara-saudari, sahabat-sahabat daripada Keadilan, Tuan Haji Isa, Puan Wayati, Saudara Fauzi, sahabat-sahabat daripada Amanah, daripada DAP, saudara-saudari, adik kakak, seluruh orang-orang Pandan selama ini, saudara-saudari. Saya nak mula dengan ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat di Pandan kerana saya sudah lebih kurang bertahun-tahun tidak berceramah besar di Pandan, tapi kita tutup segala kempen pilihan raya PRU14 ini. Saya dah pergi ke Johor, ke Kedah, ke Kelantan, Terengganu, Pahang. Akhirnya saya kembali ke Pandan untuk kita pastikan. Saya kembali ke Pandan, saudara-saudari, untuk bawa berita yang paling baik. Kerana saya orang yang paling banyak ceramah, yang paling banyak keliling Malaysia, yang paling banyak masuk kampung. Saya nak beritahu berita paling baik kepada kawan-kawan di Pandan. Esok kita akan ada kerajaan baru dekat Putrajaya. Ramai orang tidak percaya. Ramai orang tak percaya. Dia kata, macam mana kerusi-kerusi dekat Johor yang dulu UMNO menang besar, kerusi-kerusi yang nampak kampung Melayu, macam mana Hishamuddin boleh goyang dekat Sembrong? Macam mana di Johor Bahru Tan Sri Syarif Samad yang dalam pilihan raya umum yang lepas majoriti 10,000. Orang tak percaya. Saya nak beritahu sahabat-sahabat dekat Pandan, anda orang Selangor. Ingat tak tahun 2008? Sebelum tahun 2008, berapa kerusi parlimen yang pembangkang pernah menang dekat Selangor ini? Kosong. Sebelum tahun 2008, berapa kerusi DUN yang pembangkang ada dekat negeri Selangor? 2. Satu pernah, 2004, 2. Tahun 2008, kerusi macam Kuala Langat. UMNO menang dalam tahun 2004 dulu. UMNO menang dengan majoriti 22,000. Keadilan letak Dato' Abdullah Sani, aktivis Kesatuan Sekerja, letak tu menang pun tak apa, kalah pun dah reda. Tahun 2008, sebab sebelum itu kursi dekat situ kursi Menteri Pendidikan Tinggi. Itu kursi yang 22,000. Masuk bertarung dah memang bersedia untuk kalah tahun 2008. Tiba-tiba daripada UMNO menang 22,000, Pakatan berjaya rampas Kuala Langat dengan 500 undi tahun 2008. Saudara Wong Chen, dulu ahli Parlimen Kelana Jaya, sekarang tempat itu ditukar nama jadi Subang. Dulu Kelana Jaya, Subang, kerusi kuat MCA. Mana kerusi MCA yang lebih kuat daripada Pandan, saudara-saudari? Ini kubu MCA. Tahun 2008 apabila semua kerusi MCA kalah dekat Selangor, hanya ada satu kerusi MCA yang masih bertahan, kerusi Pandan. Sebab itu tahun 2011, bila saya sebut, tak apa, saya akan turun Pandan dan saya cuba menangkan Pandan. Kawan-kawan yang media, kawan-kawan beritahu, kata Encik Rafizi, tak payah buang masa lah. Kursi Pandan ini on tiket terlalu kuat. Ini kursi MCA. Saya pergi, saya kata betul juga. Tengok kanan on tiket, kiri on tiket, duduk on tiket. Mana aku nak bertandingnya?
Kawan-kawan media kata jangan buang masa. Takkan menang dekat Pandan ini. Kerana ini kubu kuat dan kawan-kawan Cina, mereka menghargai jasa on tiket yang berpuluh-puluh tahun. Saya turun, saya beritahu kepada sahabat-sahabat Cina, India, Melayu kat sini. Saya kata, saya turun bukan saya nak menafikan jasa on tiket. Bukan saya nak menghuduhkan dan memburukkan orang yang ada dekat sini. Saya turun kerana saya tahu orang-orang Pandan faham kita mesti tukar kerajaan selagi Najib ada, selagi UMNO Barisan Nasional ada, kita akan terus kena pijak dan kena buli saudara-saudari. Tahun 2004 MCA menang 24,000 dekat Pandan. Tahun 2008 MCA menang 2,000. Tahun 2013 kita menang 27,000 majoriti dekat Pandan. Sebab itu bila semua orang tak percaya dekat saya kata kita boleh menang walaupun 3 penjuru orang tak percaya. Bila saya balik kepada pimpinan Pakatan Harapan, saya kata jangan kamu berkira-kira, rakyat tidak bodoh. Jangan kamu pilih yang mana mudah menang, rakyat boleh nampak. Saya kata kita mesti lawan Najib dengan Rosmah dan percayalah siapa yang lawan Najib dan Rosmah, rakyat akan sokong. Sebab itu walaupun dulu 2015, 2016 ada sahabat-sahabat daripada Pandan beritahu kat saya, YB ni betul ke ni YB? Kita ni macam berpecah daripada PAS. Tanpa PAS kita tak boleh menang. Orang beritahu saya. Ada orang beritahu saya juga, ni tak boleh ni. Kalau Melayu berpecah nanti Cina ambil alih. Saya beritahu, ini masalah ahli-ahli politik dekat Malaysia. Kamu ingat rakyat bodoh macam lembu. Lembu pun cerdik sekarang, saudara-saudari. Lembu pun sekarang kita duduk dekat flat, lembu pun duduk dalam kondo dah sekarang, saudara-saudari. Saya beritahu kepada kawan-kawan dekat Pandan, dekat semua dekat luar, saya beritahu pimpinan, saya kata, never underestimate the rakyat. They know better. Percayalah, rakyat kita lebih cerdik daripada ahli-ahli politik, saudara-saudari. Sebab itu sekarang baru orang nampak. Najib baru 2-3 hari ini baru nampak takut. Bayangkan tadi ya. Tadi semua orang tengok Facebook Live Tun Mahathir. Ada Facebook Live Tun Mahathir, ada Facebook Live Najib. Saya percaya ramai orang tengok Facebook Live Tun Mahathir dekat 300,000. Saya tengok Facebook Live Najib, saudara-saudari. Yang Najib dapat lebih sikit itu dalam 14,000 tu salah seorangnya saya lah, saya tengok. Saya tengok sebab keadaannya begini. Dalam pukul 8 malam tadi saya dapat berita yang Najib sedang ketakutan sangat. Dan malam ini dia akan buat pengumuman besar untuk meredakan kemarahan rakyat. Saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat wartawan, di dalam kalangan penasihat Najib, mereka memikirkan untuk mengumumkan malam ini untuk mansuh GST. Jadi, wartawan beritahu awal-awal lagi uncle, dia kata, YB you better prepare, kalau lepas ini dia mansuh GST, macam mana kita mau kempen esok? Saya pun tengoklah. Saya tengok. Tak ada apa mansuh GST, saudara-saudari. Tak berani pun. Cuma ia mengesahkan satu benda yang meyakinkan saya bahawa Najib akan kalah dalam pilihan raya umum esok. Saya tengok pengumuman Najib. Itu mengesahkan bahawa Najib ini tak faham perasaan rakyat. Dia tak tahu kemarahan rakyat, saudara-saudari. Kita marah dia daripada dulu sebab apa? Sebab dia menyusahkan rakyat. Daripada dulu kita tanya, kenapa kamu nak buat GST sedangkan GST itu membebankan rakyat? Semua orang beritahu, kalau buat GST, harga barang akan naik.
Najib tak nak dengar saya. Najib tak nak dengar Wong Chen. Tak nak dengar Tony Puak. Najib kata, kamu semua ni tak boleh pakai. Saya ada menteri yang paling bijak. Dia tanya Ahmad Maslan. Dia tanya Ahmad Maslan. Ahmad Maslan kata, Mr. Prime Minister, so, jangan bimbang. You buat GST, saya jamin, yakin buat GST, harga barang akan turun. Harga barang tak turun. Sebelum dia buat GST, dia laksanakan, dia potong semua subsidi. Najib naik jadi Perdana Menteri, dia lawan subsidi. Dia bukan lawan kita dulu, dia lawan subsidi dulu. Dia naik-naik dulu, dia kata, musuh negara ni ialah subsidi. Kerana subsidi ini menyebabkan negara tak ada wang, dia kata. Subsidi ini sebenarnya pergi kepada orang kaya. Orang Cina yang kaya pun dapat subsidi. Sebab itu dia kata, tak baik subsidi ni, kita mesti potong subsidi. Saya ingat saya masuk parlimen, Wong Chen masuk parlimen tahun 2013. Mungkin orang-orang Pandan ada tengok juga saya duduk bergaduh dalam parlimen. Yang awal-awal saya lawan, ialah saya lawan pasal harga gula. Lawan siapa? Lawan Menteri Gula dulu, nama dia Hassan Malik. Ada kan? Hassan Malik dulu. Najib dengan menteri dia masuk parlimen beritahu bahawa gula kita kena mansuhkan subsidi. Gula kena naik harga. Kerana subsidi ini tak baik, dia kata, wang ini membazir saja. Kalau bagi subsidi gula 5%, harga gula itu kekal rendah, harga gula yang rendah itu akan menyebabkan negara rugi, dia kata. Saya lawan, saya kata, 5% pun kamu nak berkira ke? 5% je kepada rakyat. 5% ini kalau kamu mansuhkan, harga gula naik, dia menyusahkan rakyat. Sedangkan wang yang kamu konon jimat daripada mansuh subsidi itu, dia tidak banyak mana pun. Kita tak perlu pun mansuh subsidi kalau kita kawal perbelanjaan. Kalau jet tak banyak, kalau Rosmah tak berbelanja besar. Saya jawab macam itu, Menteri UMNO marah. Menteri UMNO kata, tengok ini Pandan ni, jahat ni, YB Pandan ini. Dia mengajar rakyat Malaysia menjadi malas dan bergantung kepada kerajaan untuk harga barang murah, dia kata, memberi subsidi gula bermakna menyebabkan harga gula itu rendah. Bila harga gula rendah, itu akan menyebabkan rakyat ketagih makan gula banyak. Ketagih makan gula banyak tak baik untuk kesihatan. Itu akan menyebabkan rakyat jadi gemuk, dia kata. Saya tanya balik Najib, kalau rakyat, kamu kata bagi subsidi, harga gula rendah, kamu kata rakyat akan jadi gemuk. Saya nak tanya Najib, habis bini kamu gemuk tu sebab dia banyak makan gula ke? Saudara-saudari, 2010, 2011, 2012, dia mansuhkan harga barang. Dia mansuhkan subsidi. 2015, dia naikkan GST, menyebabkan harga barang naik. Sebab itu berkali-kali wartawan-wartawan tanya saya, Najib ni tak faham ke bahawa orang marah bila dibebankan? Kenapa membebankan rakyat macam ini? Saya beritahu kepada wartawan-wartawan asing, Najib tak pernah faham kedudukan rakyat. Najib ni bukan jenis yang tahu bahawa RM10 itu bermakna untuk rakyat biasa. RM50 itu, kita titik peluh keringat kita cari RM50, susah kita nak jaga RM50 itu. Sebab Najib ini anak bangsawan. Najib tak pernah kerja susah macam orang dekat Ceras Indah. Najib mana pernah duduk rumah-rumah macam ini ni. Najib daripada muda anak bangsawan. Bila Allah Yarham Tun Abdul Razak meninggal, dia tak perlu kerja susah, tak perlu kempen macam Haji Izam, balik ditatang macam dulang minyak yang penuh, terus jadi ahli parlimen, semua kerajaan bayar. Umur lewat 20-an, jadi Menteri Besar Pahang. 30-an, jadi Menteri Belia dan Sukan. Awal pertengahan umur 30-an, jadi Menteri Pertahanan.
Semua kontrak mahal. Kontrak kapal selam, kapal timbul, kapal semua ambil kat dia. Sebab itu saya kata Najib tak faham. Kalau beritahu kat dia, boleh ke tidak, jangan susahkan rakyat. Dia tak faham, saudara-saudari. Kalau lawan tegur dia daripada dalam, dia tak faham. Lagi banyak tegur, kemudian dia akan pecat. Macam dia pecat Tun Mahathir, dia pecat Muhyiddin. Lama-lama dengan Rafidah Aziz, dengan Tun Daim, semua kena pecat dengan dia. Sebab itu saya beritahu, tadi bila Najib buat pengumuman itu mengesahkan lagi bahawa Najib ni tak faham denyut nadi rakyat. Wartawan tanya saya lagi, takkan tak ada orang nasihat dia? Buat GST, potong subsidi, naik harga barang ni susah. Orang dah pun susah, gaji tak naik. Saya beritahu, kamu ni tak faham-faham. Najib tak tahu semua ini. Dahlah dia tak pernah hidup susah. Dia tak pernah makan gaji yang kena tolak harga kereta, tolak sewa rumah, tolak makan, tolak PTPTN, tolak nak bayar kat mak ayah lagi. Najib tak faham semua ni. Lagi teruk apa dia kakak? Dahlah dia tak faham, dia pergi kahwin dengan Rosmah Mansur pula lepas tu. Dia pergi kahwin dengan Rosmah Mansur, saya tak boleh bayangkan. Bayangkan tiba-tiba Rosmah kata, bang, darling, saya nak cincin satu boleh? Kita cincin pergi beli 500, 1000. Dia tak main lah, dia juta-juta satu cincin. Dia tengok orang, bang, darling, boleh tak saya nak beg tangan satu? Beg tangan dia 300,000 satu. Jam dia ratus-ratus ribu satu. Sebab tu saya beritahu kepada kawan-kawan luar negara yang tak faham. Saya kata, kamu kena duduk di tempat rakyat dan melihat sendiri kegilaan ini. Dia kutip duit daripada rakyat. Kutip cukai daripada rakyat. Belanja sekolah dia potong. Ibu bapa kena bayar melalui PIBG. GST menaikkan harga barang. Budak-budak keluar universiti belum dapat kerja, kena kejar. Nak dapat kerja susah. Dalam segala kesusahan ini, rakyat tengok keluarga mereka dan anak-anak mereka makan besar dan juga mewah dengan duit rakyat, saudara-saudari. Orang tengok Syarizat dengan keluarga dia. Orang tengok Rosmah. Kita, orang-orang dekat Pandan ini, gaji biasa 2,500, gaji 3,000. Ada yang gaji 1,800 sebulan. Najib sekali dengan bila bini dia, Rosmah pergi buat rambut. Sekali buat rambut RM1,200 satu bulan gaji. Setengah bulan gaji. Kita setengah bulan gaji ni mana nak bayar sewa, bayar rumah, bayar anak, bayar susu. Rosmah sekali pergi buat rambut setengah bulan gaji kita. Kalau dia buat rambut 1,200 keluar cantik tak apa, saudara-saudari. Dia buat rambut 1,200. Keluar macam rice cooker, saudara-saudari. Sebab itu saya kata rakyat nampak semua ini. Rakyat tahu. Sebab itu Najib selagi dia jadi Perdana Menteri, rakyat tidak akan hidup senang kerana dia tak rasa kesusahan rakyat. Dan tadi pengumuman Najib dekat Facebook tadi mengesahkan bahawa Najib ni sampai bila-bila takkan faham. Dah nak kalah pun tak faham lagi. Saya ingat dia betul-betul nak mansuh GST. Rupanya dia umumkan apa dia? Dia umumkan bahawa selepas ini dia akan memansuhkan cukai pendapatan bagi anak-anak muda berumur 26 tahun ke bawah. Nampak? Kan dah kena gelak dengan orang Pandan saja. Orang susah pasal harga barang, orang susah pasal minyak, orang susah pasal GST. Dia kata dia akan mansuhkan cukai pendapatan untuk budak-budak yang umur 26 tahun ke bawah. Baik, ni saya nak tanya. Orang yang kena bayar cukai pendapatan ini, gaji mesti lebih RM4,000 ke atas. Kalau gaji bawah RM4,000 memang tak kena bayar cukai pun. Tak layak bayar cukai. Baik, saya nak tanya kawan-kawan dekat Pandan ini.
Berapa ramai adik-adik kita, anak-anak kita yang umur 22, 23, 24 yang gaji dia 10,000 sebulan? Berapa ramai? Saya nak beritahu Najib, saya nak beritahu Rosmah, yang kamu duk banyak bergaul dengan anak-anak menteri ini jadinya. Yang gaji umur 22, 23, 24 tahun, yang gaji 20,000, 30,000 ini yang saya tahu hanyalah anak-anak Syarizat Jalil saja. Sebab dia dibayar pakai duit lembu sehari-hari. Anak-anak kita, anak-anak orang biasa, anak kawan-kawan dekat Pandan, umur 26 tahun, 24 tahun, 25 tahun, kalau ada kerja bernasib baik sehari-hari. Keluar universiti gaji 2,000. Kalau dapat pun baik sikit 2,500. Dapat 3,000, 3,500 tu dah kira cukup baik. Saya ada 100 orang kaki tangan yang kerja dengan saya dekat Sungai Besi. Banyaknya budak-budak umur 24, 25 tahun. Kami bayar baik, 3,000 lebih lah kami bayar sebulan. Saya nak beritahu begini, hampir sebahagian besar daripada mereka datang kerja bawa bekal, makan bekal saudara-saudari. Gaji RM3,000 sebulan pun sekarang budak-budak, kalau kahwin lagi teruk lah. Dia nak makan pun dia kena bawa bekal saudara-saudari. Najib ni gila tak gila, dia takut kemarahan rakyat, dia pergi umum budak-budak yang umur 26 tahun ke bawah tak payah bayar cukai pendapatan. Saya nak beritahu Najib begini. Budak-budak umur 26 tahun ke bawah, dia bukan minta tak bayar cukai pendapatan balul. Dia minta budak-budak yang umur 26 tahun minta supaya diberikan kerja yang baik. Budak-budak kita minta supaya kamu naikkan gaji mereka. Budak-budak kita minta supaya kalaupun mereka tak keluar universiti, ada kerja. Jangan bagi kerja kepada pekerja-pekerja asing yang kamu bawa masuk. Saudara-saudari. Tapi macam saya kata, Najib bukan pernah faham. Dia takkan faham dan sampai bila-bila dia takkan faham. Jadi sebab itulah baiklah esok ialah hari terakhir dia jadi Perdana Menteri negara ini. Saudara-saudari, insya-Allah. Saya nak tutup. Saya sudah tentu saya ingat orang-orang Pandan, orang yang banyak juga tengok ceramah saya, dah tengok semua. Ini adalah ceramah saya yang terakhir untuk beberapa ketika. Saya lepas ini memang bersara dan disarakan. Saya tidak ada niat untuk kacau kerajaan yang akan dibentuk. Saya minta diberi laluan untuk berehat selama 6-7 bulan. Penat. Saya dah ceramah dan berkempen di seluruh negara selama 2 tahun, 1 tahun dengan truk ini tiap-tiap minggu masuk kampung. Jadi saya minta dan saya pasti orang Pandan antara semua orang faham, saya perlukan rehat. Saya nak beritahu dan ucap tahniah awal-awal, insya-Allah kawan-kawan kita tanding di Selangor, insya-Allah kita akan sapu bersih Selangor, saudara-saudara. Saudara Izham, Saudara Wong Chen, Saudara Brian, insya-Allah Kak Wan, saya nak ucap tahniah awal-awal dan saya nak beritahu sahabat-sahabat, saya masuk kampung jumpa Melayu Cina India, saya bawa semangat daripada kawan-kawan dekat Pandan ini. Bila saya masuk kampung, saya beritahu cerita daripada Pandan. Saya beritahu kepada orang Melayu kampung bahawa saya bekas ahli Parlimen Pandan. Parlimen Pandan ada 45% Melayu, 47% Cina, 8% India. Saya beritahu kepada orang kampung bahawa orang-orang Melayu, Cina, India di Pandan bukan orang kaya. Mereka orang yang bertungkus lumus tiap-tiap hari untuk cari rezeki sama macam kita semua. Saya beritahu kepada orang kampung bahawa saya belajar satu benda yang paling berharga daripada kawan-kawan di Pandan. Walaupun saya hanya ahli parlimen 5 tahun di sini, saya belajar satu benda yang cukup bermakna. Saya tahu bahawa orang Cina, orang India, malah orang Melayu bandar,
orang Cina, orang India tidak pernah mahu ambil kuasa daripada orang Melayu di negara ini. Saya tahu bahawa orang Cina, orang India, orang Melayu tahu bahawa negara ini rakyat majoritinya ialah orang Melayu. 20 tahun, 30 tahun daripada sekarang, orang Melayu akan jadi lebih ramai dan lebih ramai. Saya tahu daripada kawan-kawan saya di Pandan, orang Cina, orang India hanya minta satu benda daripada orang Melayu. Wahai orang Melayu, kamu orang majoriti di negara ini, kamu memang memimpin. Kamu akan jadi Perdana Menteri. Orang Cina dan orang India hanya minta satu benda. Wahai orang Melayu, kamu pilihlah pemimpin-pemimpin Melayu yang cerdik, yang jujur, yang amanah, yang rajin, yang adil. Kamu pilih pemimpin-pemimpin Melayu yang akan berlaku adil kepada yang kaya, yang miskin. Berlaku adil kepada orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Iban, orang Kadazan. Itu sahaja yang orang Cina, orang India minta, saudara-saudari. Dia tak pernah minta untuk jadi Perdana Menteri. Jadi jangan takut. Jangan takut. Masalah orang Melayu, kadang-kadang kamu terlalu ditakut-takutkan oleh Najib dengan Rosmah. Akhirnya, bila kamu pilih wakil rakyat kamu, kamu pergi pilih orang macam Ahmad Maslan. Malu kita dengan orang Cina, dengan orang India. Sebab itu, saudara-saudari, wahai orang Malaysia, jangan bimbang, kita sekarang diambang negara baru. Esok, insya-Allah, kita menang. Esok bila menang, saya nak ingatkan sahabat-sahabat yang menjadi wakil rakyat, yang Melayu, yang Cina, yang India. Ingat satu benda. Rakyat tak pernah minta banyak daripada pemimpin. Rakyat tak pernah minta cincin, tak pernah minta belian, tak pernah minta macam-macam. Rakyat hanya minta pemimpin negara ini, tolong jangan susahkan rakyat, jangan bebankan rakyat. Itu saja. Rakyat dah susah. Hidup sekarang ni pun susah. Kerja susah. Nak bangunkan anak, nak besarkan anak pun susah. Yang kamu tambah lagi kesusahan kepada rakyat tu kenapa? Kamu dah diberikan semua pangkat, darjat, kemudahan, gaji. Sebab itu saya nak ingatkan sahabat-sahabat saya Wong Chen. Saya nak ingatkan saudara Izham. Saya nak ingatkan saudara Brian. Bila kamu jadi wakil rakyat, kamu kena ingat, bukan parti yang letak kamu di situ. Yang angkat kamu bukan presiden parti kamu. Yang angkat kamu ialah rakyat yang biasa yang hadir pada malam ini. InsyaAllah, saudara-saudari, lepas ini saya tak perlu berceramah dah. Saya tak perlu penat, tak perlu hilang suara dah. Orang tanya saya, YB, kenapa kamu susah payah? Kamu takkan bertanding. Kamu dah pun hilang kelayakan, silap-silap hari kamu masuk penjara. Saya nak beritahu begini. Saya, seperti saudara-saudari, adik kakak, kawan-kawan dekat Pandan sudah tentu lebih mengenali saya. Saya orang biasa seperti saudara-saudari. Saya ada isteri, saya ada anak, saya ada keluarga. Saya orang yang belajar susah macam saudara-saudari. Saya tahu. Saya tak boleh besarkan anak saya tak boleh besarkan keluarga saya kalau kita terus berada di bawah seorang Perdana Menteri yang satu dunia tahu dia adalah perompak, saudara-saudari. Macam mana kita nak beritahu ke anak-anak kita, kawan-kawan yang dekat Pandan, macam mana kita nak beritahu kepada anak-anak kita, tolong belajar baik-baik, tolong jadi rajin-rajin, tolong buat kerja baik-baik. Anak kita kata, alah abah bising-bising, apa susah kita jadi perompak pencuri, lama-lama jadi Perdana Menteri macam Najib. Beritahu kepada yang wanita, anak gadis, suruh dia belajar baik-baik, suruh dia warak, suruh dia jaga akhlak, suruh dia jadi cerdik. Dia kata, alah mak ni bisingnya lah, saya dah tetap hati saya nak jadi macam idola saya. Kita tanya dia, siapa idola engkau? Dia kata, saya nak jadi macam idola saya, Rosmah Mansur. Nak ke kita? Sebab itu saya kata, insya-Allah esok masuk pilihan raya,
Saya yakin sahabat-sahabat di Pandan tahu buat pilihan yang terbaik. Kita mesti mengundi pilih untuk anak cucu cicit kita. Kita dah hidup lama, kita dah hidup senang pun ada, susah pun ada. Tapi kita tak boleh nak wariskan beban yang Najib buat ini kepada anak cucu cicit kita. Kita tak boleh wariskan hutang-hutang 1MDB, hutang-hutang Cina, segala cukai kepada mereka. Sebab itu insya-Allah saya yakin esok kita semua akan undi Pakatan Harapan. Boleh? Akhir sekali, saya nak sebut begini. Ramai yang hina dan peli saya. Dia kata, ini bekas ahli Parlimen Pandan, ini contoh orang Melayu yang bodoh dan hidup sia-sia. Dia beritahu saya. Dulu belajar cerdik-cerdik, duduk kerja luar negara, boleh buat wang banyak. Masuk politik, salah pilih jalan, lawan Najib, konon nak jadi hero. Sekarang tengok apa jadi. Menganggur, jadi bekas wakil rakyat dan lepas ini bakal banduan, dia kata. Saya nak beritahu kepada Najib, saya nak beritahu kepada kawan-kawan PAS yang pelekehkan saya selama ini. Saya nak beritahu begini. Saya dengan Najib ni tak ada banyak beza sangat pun sekarang ni. Najib menganggur, saya pun menganggur. Najib menganggur lah ni, dia bukan ada kerja pun. Najib bekas wakil rakyat, saya bekas wakil rakyat. Najib pelekeh saya, konon saya bakal banduan. Saya nak beritahu Najib dengan orang-orang UMNO, orang-orang PAS yang pelekeh saya, esok kita menang saudara-saudari. Yang bakal banduan bukan saya. Esok kita menang, bakal banduan ialah Najib saudara-saudari. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya nak sampaikan satu pantun. Sebelum saya panggil semua sahabat-sahabat pimpinan naik ke atas, saya nak sampaikan satu pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Terima kasih sahabat-sahabat di Pandan. Kita jumpa lagi esok. Esok kita jumpa di Putrajaya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan, 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 reformasi, 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 lawan tetap, lawan tetap, lawan tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.